One world, one true solution for people crying out in pain. Life and death, one resolution. There are souls who lie in vain. All their voices call our names. How do we bring on changes while tears fall down like water? We all belong to. We all belong. We all belong to. We all belong. We all belong to. So rise. One man lying a distant country, one man crying sweet relief. Take away the pain inside me. Give me one last dance with peace. Goodbye kiss to friends, to family. Is this how the story ends? I know we will meet again where there's nowhere left to be running. We all belong. We all belong to. We all belong. We all belong to. We all belong. We all belong to. So rise. All rise again. All rise again. All rise. All rise again. All rise again. All rise. As I look around the world, I see that about 1 billion people in the world have access to decent pain management and palliative care. And that leaves almost 6 billion people with virtually no access to good analgesics or healthcare professionals who know how to appropriately administer them. To me, this is a crisis. We all belong. We all belong to. We all belong. We all belong to. We all belong. We all belong to. So rise. We all belong. We all belong to. We all belong. We all belong to. We all belong. We all belong to. So rise. Rise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana menjemput saya untuk berkongsi ilmu dengan para hadirin berkenaan penjagaan paliatif dalam pengurusan kanser. Kita selalu mendengar bahawa perkataan paliatif sentiasa dikaitkan dengan tabu atau pantang larang untuk perbualan harian kerana acap kali penjagaan paliatif dikaitkan dengan kematian. Suka saya membawa perhatian penonton kepada definisi penjagaan paliatif. Perkataan paliatif berasal dari perkataan Latin iaitu pallium yang bermaksud menutup, iaitu menutup gejala atau simptoms. Fokus penjagaan paliatif adalah untuk memberi kelegaan dari gejala penyakit dan seterusnya memberi keselesaan kepada pesakit dan keluarga mereka. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia, penjagaan paliatif didefinisikan sebagai satu pendekatan yang meningkatkan kualiti hidup pesakit dan keluarga mereka yang menghadapi masalah berkaitan penyakit yang mengancam nyawa melalui pencegahan dan pengurangan penderitaan dengan cara pengesanan awal, penilaian menyeluruh atau holistik, rawatan penyakit dan masalah-masalah lain seperti gejala fizikal, psikososial dan spiritual. Contoh penyakit yang mengancam nyawa ini termasuklah penyakit kanser. Begitu juga penyakit-penyakit kegagalan organ seperti kegagalan buah pinggang, kegagalan jantung
dan paru-paru. Penjagaan paliatif adalah whole person care, iaitu penjagaan holistik di mana penjagaan paliatif menitik beratkan bagaimanakah sesuatu penyakit, contohnya dalam konteks perbincangan kita hari ini, penyakit kanser, memberikan kesan langsung atau tidak langsung kepada pesakit dan keluarga mereka demi membantu mereka meneruskan kehidupan dengan kualiti yang lebih baik. Untuk memahami dengan lebih lanjut peranan penjagaan paliatif dalam pengurusan kanser, kita hendaklah terlebih dahulu memahami punca-punca yang menyumbang kepada kesengsaraan pesakit kanser. Dame Cicely Saunders, iaitu pengasas hospis moden, telah memperkenalkan biopsychosocial model of suffering. Melalui konsep of total pain atau konsep kesakitan total, beliau telah menjelaskan penderitaan yang dialami oleh seseorang pesakit boleh berpunca dari pelbagai aspek dan 4 komponen utama yang boleh menyumbang kepada kesakitan total adalah fizikal, psikologikal, sosial dan spiritual. Setiap pesakit hendaklah dirawat secara holistik atau menyeluruh dengan mengambil kira keempat-empat komponen tersebut. Penjagaan paliatif memberikan rawatan untuk melegakan gejala-gejala fizikal yang disebabkan oleh kanser ataupun rawatan kanser tersebut. Hasil kajian telah menunjukkan bahawa 50% pesakit kanser akan mengalami kesakitan disebabkan oleh kanser tersebut. Bagi pesakit kanser tahap 4 pula, 75% atau 3/4 daripada mereka akan mengalami gejala kesakitan yang kuat disebabkan oleh kanser tersebut. Pasukan paliatif memainkan peranan penting untuk mengurangkan gejala kesakitan pesakit kanser dengan cara penilaian yang menyeluruh. Seperti yang kita lihat di dalam gambar di atas, kami menilai kesakitan menggunakan skala kesakitan ataupun numerical rating score. Pesakit akan memberikan markah kesakitan mereka berdasarkan kesakitan yang mereka alami. Menggunakan skala ini, 0 adalah tiada kesakitan, sementara 1 hingga 4 adalah sakit yang sedikit, 5 hingga 6 skor adalah sakit yang sederhana, manakala skor 7 dan ke atas adalah sakit yang sangat kuat, dengan nombor 10 adalah sakit paling kuat pesakit alami. Dengan cara ini, pengurusan gejala kesakitan mereka dapat dilakukan dengan sistematik dan ubatan yang sesuai dapat diberikan. Malangnya di Malaysia, majoriti pesakit kanser telah pun berada di tahap 4 sewaktu diagnosis kanser dibuat. Ini memberikan gambaran betapa ramainya pesakit kanser di Malaysia yang menderita kesakitan disebabkan oleh kanser. Kajian-kajian juga telah menunjukkan bahawa terdapat banyak gejala fizikal yang dialami oleh pesakit kanser dan juga pesakit-pesakit kronik di mana gejala ini boleh mengganggu kualiti hidup mereka. Berdasarkan kajian oleh Richard Harding pada tahun 2014, antara gejala fizikal yang kerap dialami oleh pesakit kanser termasuklah kesakitan, kekurangan selera makan serta keletihan yang melampau. Selain itu, gejala sesak nafas, loya dan muntah juga sembelit banyak mengganggu kehidupan mereka. Penjagaan paliatif berperanan untuk menilai dan menangani gejala fizikal tersebut dengan menggunakan ubatan yang sesuai dan non-pharma strategies. Isu sosial adalah antara aspek utama yang menyumbang kepada kesakitan total. Apabila penyakit kanser bertambah melarat, pesakit menjadi semakin lemah dan kekurangan tenaga, dan kebanyakan masa pesakit dihabiskan di kerusi roda atau terlantar di katil. Mereka ini tidak mampu untuk meneruskan kegiatan harian dan menguruskan keperluan diri mereka sendiri seperti makan minum, mandi dan sebagainya. Jadi pesakit kanser ini sangat mengharapkan sepenuhnya kepada ahli keluarga atau penjaga mereka untuk membantu keperluan harian mereka. Isu carer burnt out atau carer fatigue boleh berlaku sekiranya hanya satu penjaga sahaja untuk menguruskan keperluan pesakit seharian. Jadi dalam hal ini, pasukan paliatif akan berbincang dengan keluarga pesakit supaya langkah-langkah yang sesuai dapat diambil untuk menangani isu ini. Masalah kewangan juga adalah isu sosial yang sering mengganggu pesakit kanser dan masalah ini timbul apabila pesakit kanser hilang punca pendapatan mereka.
Jadi pasukan paliatif akan mengambil inisiatif dengan merujuk pesakit tersebut kepada Jabatan Kebajikan Sosial. Disebabkan oleh bebanan penyakit kanser, masalah emosi atau psikologi kerap berlaku di kalangan pesakit kanser. Kekecewaan dengan diagnosis penyakit kanser serta kesedihan yang melampau boleh menjurus pesakit mendapat kemurungan. Ketakutan dengan ketidakpastian dalam menghadapi penyakit kanser itu serta kebimbangan yang berlebihan adalah suatu gangguan emosi yang perlu diberi perhatian dan diuruskan sewajarnya. Mana-mana pesakit kanser yang dikenal pasti mengalami masalah emosi akan diberi sokongan oleh pasukan paliatif melalui kaunseling daripada pegawai klinikal psikologi ataupun kaunselor, dan sekiranya perlu, pesakit terbabit akan dirujuk kepada pasukan psikiatri. Aspek kerohanian adalah komponen yang sangat penting dalam konsep kesakitan total. Aspek spiritual ini boleh difahami dari konteks hubungan individu dengan ketuhanan, hubungan sesama manusia dan alam sekeliling, serta persepsi individu terhadap ketenangan, hala tuju dan makna kehidupan. Oleh itu, pasukan paliatif di IKN juga menawarkan aktiviti-aktiviti terapi emosi dan minda seperti melukis, mewarna, mencanting batik termasuk terapi muzik. Ini dapat memberi kegembiraan kepada mereka di samping mengalihkan fikiran mereka dari bebanan emosi dan seterusnya dapat mengurangkan gejala kesakitan total akibat penyakit kanser. Kita boleh lihat riak wajah mereka begitu ceria sewaktu dan selepas aktiviti-aktiviti tersebut. Kerohanian atau spiritualiti adalah elemen yang penting dalam kehidupan. Aktiviti kerohanian dan keagamaan dapat memberi kesan secara langsung atau tidak langsung terhadap cara pesakit menangani kesengsaraan hidup sebagai pesakit kanser. Di IKN, bagi pesakit yang beragama Islam, aktiviti-aktiviti ibadah seperti solat dan membaca Al-Quran serta surah-surah tertentu dapat mendatangkan kebahagiaan kepada jiwa pesakit kanser. Seterusnya, dapat membantu meningkatkan kualiti hidup mereka. Aktiviti-aktiviti keislaman ini diketuai oleh pasukan Hospital Mesra Ibadah. Bagi pesakit-pesakit yang bukan beragama Islam, mereka juga digalakkan untuk berdoa dan beribadah mengikut kepercayaan masing-masing. Perkhidmatan penjagaan paliatif di IKN menawarkan beberapa perkhidmatan termasuklah perkhidmatan pesakit di ward, perkhidmatan pesakit luar atau klinik dan juga perkhidmatan penjagaan paliatif dalam komuniti. Institut Kanser Negara adalah hospital yang pertama mempunyai pasukan penjagaan paliatif dalam komuniti. CPC atau nama lainnya akan melawat pesakit-pesakit kanser terutama tahap 4 di rumah mereka. Pesakit-pesakit ini sentiasa terlantar di katil atau tidak lagi berupaya untuk datang ke klinik paliatif di hospital. Pasukan CPC ataupun penjagaan paliatif dalam komuniti akan menguruskan gejala-gejala fizikal seperti kesakitan, muntah dengan membuat penilaian dan pemberian ubatan yang sesuai. Pasukan CPC ini juga mengajar ahli keluarga berkenaan penjagaan pesakit di rumah. Mereka melawat pesakit secara berkala mengikut keperluan individu. CPC juga mengendalikan peminjaman peralatan perubatan kepada pesakit-pesakit kanser. Pasukan CPC ini melawat pesakit yang tinggal dalam lingkungan lebih kurang 33 km dari IKN. Kawasan liputan ini termasuklah Putrajaya, Cyberjaya, Bandar Baru Bangi, Semenyih, sebahagian dari Kajang dan Puchong. Penjagaan paliatif juga memberikan perkhidmatan penjagaan bereavement. Sesudah pesakit meninggal dunia, adalah normal untuk keluarga atau penjaga mereka berasa sedih dan rindu terhadap pesakit. Walau bagaimanapun, kesedihan melampau yang berpanjangan selama berbulan-bulan sehingga mengganggu aktiviti harian. Contohnya, keluarga tersebut tidak boleh bekerja atau memandu disebabkan tekanan emosi yang cukup kuat. Dan fenomena ini dipanggil pathological grief yang tidak normal. Sekiranya ini berlaku, pasukan paliatif
akan merujuk ahli keluarga tersebut kepada pasukan psikiatri. Penjagaan paliatif menggunakan pendekatan pasukan dari pelbagai disiplin. Selain daripada pegawai-pegawai perubatan dan jururawat terlatih dalam bidang paliatif, pegawai pelbagai disiplin termasuk pegawai klinikal psikologi, pegawai kaunselor, pegawai fizioterapi, pegawai kebajikan sosial, pegawai farmasi juga memberikan penjagaan yang holistik terhadap pesakit kanser. Juga terdapat ustaz dan juga wakil-wakil dari agama lain turut menyokong keperluan kerohanian pesakit kanser di IKN. Sukarelawan juga menyumbang dalam penjagaan paliatif pesakit-pesakit kanser di IKN. Contohnya dengan mengadakan muzik terapi secara berkala kepada pesakit-pesakit kanser di bawah penjagaan paliatif. Penjagaan paliatif mengutamakan kehidupan. Menghargai kehidupan dengan menawarkan sistem sokongan kepada pesakit dan keluarga mereka untuk menjalani kehidupan seaktif mungkin sehingga akhir hayat. Penjagaan paliatif bukanlah berfokus kepada kematian, tetapi menganggap kematian sebagai salah satu proses kehidupan yang normal. Jadi mengapa ramai orang bertanggapan bahawa penjagaan paliatif hanya relevan di akhir hayat? Secara tradisional, pesakit kanser dirujuk kepada pasukan paliatif di penghujung perjalanan penyakit kanser, iaitu apabila semua rawatan kanser seperti rawatan pembedahan, rawatan kemo, radioterapi tidak lagi berkesan untuk merawat kanser tersebut. Ada kalanya rujukan diterima ketika pesakit sudah diambang maut. Seperti yang boleh kita bayangkan, ini tidak memberi masa dan peluang yang banyak kepada pasukan paliatif untuk menyokong pesakit dan keluarga mereka secara holistik. Dan ini seterusnya menguatkan lagi tanggapan bahawa penjagaan paliatif hanya relevan di hujung hayat pesakit. Terdapat integrated model penjagaan paliatif yang telah diperkenalkan sejak 10 tahun lalu. Dalam model ini, penjagaan paliatif diperkenalkan kepada pesakit seawal diagnosis penyakit kanser dibuat, di samping rawatan standard onkologi bagi kanser tersebut. Di permulaan penyakit, gejala-gejala fizikal kanser seperti kesakitan mungkin tidak terlalu banyak, tetapi pasukan penjagaan paliatif masih boleh menyokong pesakit dan keluarga mereka dari aspek spiritual dan psikososial. Dan apabila pesakit mengalami gejala yang disebabkan oleh kanser seperti kesakitan atau gejala dari rawatan kanser itu sendiri, contohnya loya atau muntah dari kemoterapi, pasukan paliatif akan membantu merawat gejala fizikal tersebut. Di samping itu, sokongan untuk isu psikologi dan sosial tidak dilupakan. Ini secara langsung akan mendorong dan memberi kekuatan kepada pesakit dan keluarga untuk meneruskan rawatan kanser mereka. Dengan rawatan kanser, bagi sebahagian pesakit, penyakit kanser ada yang sembuh. Tetapi bagi sebahagian pesakit lain, kanser mereka boleh merebak. Di sini peranan pasukan penjagaan paliatif menjadi lebih besar di mana mereka akan menyokong pesakit dan keluarga mereka sehingga akhir hayat pesakit. Dan apabila kematian berlaku, pasukan paliatif akan meneruskan sokongan kepada penjaga serta ahli keluarga pesakit melalui penjagaan bereavement seperti yang kita bincangkan awal tadi. Saya ingin berkongsi kajian yang dilakukan oleh Jennifer Temel di Boston, Massachusetts General Hospital pada tahun 2010 dan kajian ini telah diterbitkan di New England Journal of Medicine. Seramai 151 pesakit yang baru didiagnos menghidap kanser paru-paru tahap 4 telah dibahagi secara rawak kepada dua kumpulan. Kumpulan yang pertama adalah pesakit kanser yang diberikan penjagaan paliatif dari awal diagnosis kanser di samping rawatan standard onkologi. Manakala kumpulan kedua adalah kumpulan yang hanya menerima rawatan standard onkologi. Kajian ini telah menunjukkan bahawa kumpulan pesakit yang menerima rawatan penjagaan paliatif di samping rawatan standard onkologi telah menunjukkan peningkatan kualiti hidup yang baik
di samping kurangnya kadar kemurungan. Dan penemuan yang lebih menarik dari kajian ini mendapati terdapat peningkatan survival atau kelangsungan hidup pesakit kanser di dalam kumpulan yang menerima penjagaan paliatif di awal penyakit mereka bersama standard onkologi treatment berbanding dengan kumpulan pesakit yang tidak menerima penjagaan paliatif. Selepas kajian ini, beberapa kajian lain yang dilakukan juga menunjukkan keputusan yang positif terhadap penjagaan paliatif di peringkat awal penyakit kanser. Dan ini juga disokong oleh beberapa organisasi profesional seperti American Society of Clinical Oncology, European Society of Medical Oncology dan juga World Health Assembly in 2014. Data dari Pertubuhan Kesihatan Sedunia juga menunjukkan bahawa setiap tahun anggaran 40 juta pesakit memerlukan penjagaan paliatif, di mana 78% daripada golongan ini berpendapatan rendah dan sederhana. Di seluruh dunia, dari semua pesakit yang memerlukan penjagaan paliatif, hanya 14% yang menerima perkhidmatan ini. Antara faktor utama yang menghalang akses kepada perkhidmatan paliatif adalah kekurangan kesedaran dan pendidikan terhadap penjagaan paliatif di kalangan health professionals. Bagaimana di Malaysia? Apakah keperluan penjagaan paliatif di Malaysia? Dalam analisis terbaru daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, berdasarkan data mortaliti kebangsaan, bilangan pesakit yang memerlukan khidmat penjagaan paliatif pada tahun 2014 adalah seramai 100,000 orang. Dan jumlah ini dijangkakan akan terus meningkat kepada unjuran bilangan seramai 239,000 orang setahun pada tahun 2030. Jadi bagaimanakah pesakit-pesakit kanser di Malaysia mendapat akses kepada penjagaan paliatif? Perkhidmatan penjagaan paliatif telah wujud di Malaysia sejak tahun 1991, hampir 30 tahun yang lalu, bermula dengan pertubuhan sukarela bukan kerajaan atau NGO. Pada tahun 1995, unit penjagaan paliatif yang pertama telah dibuka di Hospital KKM, iaitu Queen Elizabeth Hospital di Kota Kinabalu. Di Malaysia, penjagaan paliatif telah diiktiraf sebagai bidang perubatan kepakaran khas sejak tahun 2005. Setakat ini, perkhidmatan penjagaan paliatif terdapat di 8 buah hospital KKM di mana terdapat pakar perubatan, iaitu hospital di Alustar, Hospital Pulau Pinang, Hospital Ipoh, Hospital Selayang, Hospital Kuala Lumpur, Hospital H-Star Klang dan yang terbaru Hospital Tuanku Jaafar di Seremban. Perkhidmatan paliatif juga terdapat di 3 buah University Hospital, iaitu Pusat Perubatan Universiti Malaya, Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia dan UiTM. Dan juga terdapat di beberapa hospital swasta seperti Sunway, Beacon, Prince Court dan Pantai. Di Hospital KKM di mana tiada pakar perubatan, penjagaan paliatif juga diberikan oleh pegawai-pegawai perubatan di bawah seliaan dan bimbingan pakar perubatan paliatif dari hospital yang berhampiran. Di komuniti, terdapat lebih kurang 30 hospis di seluruh Malaysia. Malangnya, terdapat banyak lagi kawasan di luar bandar yang masih tiada perkhidmatan penjagaan paliatif disebabkan kekurangan anggota perubatan paliatif termasuk doktor dan jururawat terlatih dalam bidang ini. Jadi pada tahun 2019, Kementerian Kesihatan Malaysia telah melancarkan dasar dan pelan strategik penjagaan paliatif kebangsaan yang merangkumi usaha-usaha kerajaan untuk membangunkan perkhidmatan penjagaan paliatif di Malaysia di samping aktiviti-aktiviti pendidikan, kajian dan program kesedaran berkenaan penjagaan paliatif. Seiring dengan aspirasi kerajaan, Jabatan Paliatif dan Rawatan Sokongan Institut Kanser Negara telah mengadakan berbagai program pendidikan dan advokasi program berkenaan penjagaan paliatif di kalangan pegawai-pegawai perubatan dari pelbagai disiplin dan pegawai farmasi. Program kesedaran berkenaan kepentingan penjagaan paliatif juga diadakan di peringkat hospital dan komuniti.
Di samping itu, program-program penjagaan bereavement untuk menyokong keluarga dan penjaga pesakit selepas pemergian pesakit juga turut diadakan. Secara kesimpulannya, saya ingin menekankan bahawa penjagaan paliatif bukanlah hanya berfokuskan kepada penjagaan akhir hayat. Penjagaan paliatif secara menyeluruh dan holistik adalah penting untuk meningkatkan kualiti hidup pesakit dan keluarga mereka. Rujukan ke pasukan paliatif seboleh-bolehnya diadakan seawal diagnosis kanser dan terutamanya apabila pesakit kanser mengalami gejala-gejala seperti yang kita bincangkan tadi. Perkhidmatan penjagaan paliatif terdapat di Malaysia, di hospital kerajaan, swasta, juga di komuniti. Untuk maklumat lanjut berkenaan penjagaan paliatif dalam komuniti di luar kawasan liputan CPC Institut Kanser Negara, penonton bolehlah merujuk ke laman sesawang seperti yang tertera. Di kesempatan ini, saya ingin menyuruh hadirin sekalian untuk sama-sama meraihkan World Hospice and Palliative Care Day di mana setiap tahun sambutan hari istimewa ini diadakan pada Sabtu kedua pada bulan Oktober. Jadi kita ada satu soalan ya daripada penonton berkenaan penggunaan morfin di kalangan pesakit kanser dan soalannya berbunyi, adakah penggunaan morfin di kalangan pesakit kanser akan menyebabkan seseorang itu menjadi ketagih atau penagih dadah? Ya, so terima kasih di atas soalan tersebut. Suka saya menjawab soalan ini kerana isu ini memang menjadi isu utama even di kalangan doktor dan para jururawat di luar sana ya. Jadi penggunaan morfin di kalangan pesakit kanser adalah selamat ya. Mengikut Pertubuhan Kesihatan Sedunia, penggunaan morfin untuk mengurangkan gejala kesakitan adalah berkadaran dan ia dilakukan dengan secara sistematik oleh para petugas paliatif. Ya. Ramai orang takut dengan ketagihan mungkin disebabkan oleh kempen anti dadah di Malaysia yang berjaya beberapa tahun yang dulu. Ya. Tetapi ingin saya tekankan di sini, penggunaan morfin di kalangan pesakit kanser itu dilakukan dengan cara berkadaran dan doktor akan menyukat penggunaan ubat morfin dengan cara yang selamat. Penggunaan morfin untuk gejala kesakitan yang kuat adalah selamat kerana acap kali penggunaan ubat-ubat tahan sakit seperti paracetamol, ibuprofen, non-steroidal anti-inflammatory ataupun tramadol, contohnya sebagai opioid yang lemah, tidak mencukupi untuk mengawal kesakitan. Jadi, pesakit terpaksa menggunakan morfin untuk mengawal gejala kesakitan mereka. Tiada isu ketagihan terhadap morfin yang kita jumpai setakat kita menggunakan morfin selama ini. Okay. Kita juga ada mendapat soalan kedua ya. Soalannya berbunyi, Doktor, how do I access palliative care if a patient stays outside Klang Valley, i.e. the patient is in Perak? Izinkan saya menjawab soalan tersebut. Thank you for asking. Alright. Just now we had discussed regarding access into palliative care service in Malaysia. Yeah. Although the patients stay outside of Klang Valley, we have some support, including palliative care in community as well as in the hospital. Just please ask your doctor to refer that particular patient to any palliative care physician that available nearest to you. For example, in Perak, we have a palliative care consultant in Hospital Ipoh. So please have a referral letter to her and she can arrange whether it is suitable to be seen in the clinic, or she can also be giving some advice in terms of how to link the patient to the correct channel to the palliative care in community. For example, in Perak, we have Pertubuhan Palliative Perak. Yeah? So the nurses can also come to the patient's house to visit the patient in order to manage the physical symptoms, teach the family members regarding nursing care as appropriate. And the doctors in the hospital will provide the medications according to the assessment done by the hospice. I hope it answers the question. So we have the last question. Perhaps the third question sounded like this. Doctor,
what if by referring to palliative care, that means there's nothing can be done for a patient? What is your comment? Right. Please allow me to answer in English. Thank you for asking the question. Yeah. So as we had discussed earlier, the referral to palliative care from a physician, if possible, to make an early diagnosis of cancer as possible, and especially if the patient is symptomatic. This is to reduce all the myths and the taboo that palliative care is only relevant at the end of life of a patient. As we know that as long as the cancer progresses, sometimes the physical symptoms as well as the social issue or psychological or spiritual issue may escalate. And that makes that the palliative care support and role getting larger and larger along the patient's journey. So palliative care is not only at the end of life, but we would like to be with the patient, supporting them from the beginning of their journey of cancer until the end. And even after the patient passed away, we're still supporting their carers and the family members via our bereavement support. Dengan ini saya sudahi sesi Sembang Sihat AKN dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.